Okey, kita berusaha kembali menjelang Belanjawan 2025 yang akan berlangsung pada 18 Oktober 2024. Jumaat ini disiarkan secara langsung dari Dewan Rakyat yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, lanjut hari ini untuk kita cakap berkenaan dengan topik sebelum iaitu pra-belanjawan hari ini. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio iaitu Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali, penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Doktor, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih doktor. Kita bila bercakap tentang belanjawan ini sebenarnya banyak aspek untuk kita perkatakan, tetapi kita pergi kepada mukadimah yang paling induk terlebih dahulu ya, berkenaan tentang penjelasan belanjawan 2025 ini. Kita sedia maklum ia terbahagi pada dua, iaitu perbelanjaan mengurus, perbelanjaan pembangunan. Jadi dalam konteks situasi keuangan dan ekonomi sekarang ini, apa sebenarnya sukar untuk negara kita ya dalam konteks pengurusan keuangan dan juga pengurusan belanjawan, doktor? Okey, ya, setiap tahun kita akan ada belanjawan untuk negara kita, dan kita akan adalah perbelanjaan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan kelangsungan ekonomi kita bertumbuh dengan pesat. Jadi dalam belanjawan kali ini dia memang akan menghadapi satu cabaran kerana kita jangkakan kerajaan akan cuba mengurangkan defisit. Jadi sebenarnya defisit itu adalah perbelanjaan yang melebihi daripada pendapatan defisit. Jadi maksudnya untuk mengurangkan defisit sehingga kosong agak mustahil lah. Kerana itu akan menguncupkan ekonomi sebab kita nak memastikan ekonomi terus berkembang. Jadi dalam waktu yang sama kita mempunyai kekangan dari segi pendapatan. Tapi perbelanjaan perlu dilaksanakan juga. Dari konteks ini kita boleh menjangkakan bahawa belanjawan kali ini adalah satu belanjawan yang masih lagi mengembang tetapi bersifat kepada austerity, iaitu lebih berhati-hati. Jadi itulah saya boleh gambarkan bahawa secara awalnya belanjawannya cuba untuk mengurangkan defisit, tetapi masih lagi dalam mengembang. Masih lagi. Gitu. Dan antara perkara ataupun topik seringkali kita akan masukkan dalam perbincangan tentang belanjawan ini adalah inflasi negara. Ya, Malaysia antara negara yang boleh dikatakan agak stabil dalam pengawalan inflasi jika nak dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain ataupun negara Eropah. Tapi dalam memastikan agar perbelanjaan itu stabil dan juga inflasi juga dikawal, bagaimana kerajaan perlu memberikan pengkhususan kepada perbelanjaan dari sudut rakyat boleh berbelanja dan masa yang sama boleh mengawal inflasi negara? Ini satu peranan yang perlu diambil dan rasanya telah dilaksanakan oleh kerajaan. Perlu agresif dalam untuk mengawal harga barangan yang termasuk dalam barangan kawalan. Sebagai contohnya Kementerian Kabinet HCP dia mengawal 6 barangan subsidi secara asasi iaitu diesel, RON 95, tepung, gandum, gula, minyak masak paket, dan satu lagi gula. Jadi di sini kita melihat inflasi seperti yang Syu bagi tahu tadi adalah dalam keadaan terkawal, iaitu dalam bulan lepas 1.9. 3 bulan sebelumnya dalam 2%. Jadi maksudnya ianya memberikan gambaran bahawa inflasi iaitu walaupun harga meningkat tetapi harga yang meningkat dengan yang kita reda macam tu. Boleh kita cope lah. Kita boleh cope lah. Sebab 2 ke 3% tu kita katakan sebagai inflasi yang kita jangkakan setiap tahun. Jadi kenaikan harga tu memang sentiasa akan berlaku. Jadi kat sini peranan kementerian kita nampak telah diambil, dilaksanakan. Tapi kita sebagai masyarakat juga kena jadi mata-mata yang berperanan untuk memberi tahu jika ada berlaku ketirisan dalam barangan subsidi ini untuk dimaklumkan kepada kementerian.
Doktor, kita juga nak menyentuh berkenaan tentang ada beberapa jangkaan berkenaan pengenalan beberapa inisiatif cukai dan sebagainya. Sebelum ini kita melihat bagaimana tindakan kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi diesel dan mungkin keputusan untuk memperkenalkan cadangan-cadangan baru. GST itu mungkin terlalu jauh lagi untuk kita bincangkan. Tetapi berkenaan difahamkan ada pengenalan cukai seperti inheritance tax dan sebagainya. Cukai warisan. Ya, apa mungkin ini waktu yang sesuai dan tepat untuk pengenalan sesuatu dasar percukaian atau rasionalisasi yang baru dalam belanjawan? Okey. Kita berbalik kepada asas. Okay. Asas sesuatu perakaunan adalah pendapatan dan ditolakkan dengan perbelanjaan. Barulah kita tahu sama ada kita ada lebihan ataupun kurangan. Atau dalam bahasa ekonominya ada surplus ataupun defisit. Okay, jadi dua perkara pentinglah. Pendapatan ataupun perbelanjaan. Jadi perbelanjaan tadi macam Ismail telah bagi tahu bahawa ada dua kan yang utamanya iaitu perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Jadi perbelanjaan ini kita tidak dapat elaklah. Sebab dia memberikan kita untuk berkembang. Tapi sekarang ni pendapatan ni ialah daripada cukai. Pendapatan negara adalah cukai. Kalau kita sebagai individu, pendapatan kita daripada gaji. Kita kalau kita nak tingkatkan pendapatan, kita boleh buat part time ataupun buat kerja luar dan sebagainya lah untuk meningkatkan pendapatan. Tapi kalau negara, dia perlu meningkatkan cukai lah. Jadi kalau seperti yang kita baca daripada surat khabar, dari pengumuman Perdana Menteri, mungkin ada 5 cukai baru yang akan dibentangkan untuk dibincangkan, iaitu cukai lemak, kita panggil cukai lemak. Cukai lemak ni maksudnya cukai makanan yang tak berkhasiat. Cukai lemak ni. Fat tax ni kan. Cukai lemak, cukai barangan bernilai tinggi, cukai artificial intelligence. Kecerdasan, sebab kita sekarang menuju ke arah artificial intelligence. Sebagai contohnya, kalau saya tengok anak saya membuat kerja rumah pun dia menggunakan AI. Jadi mungkin AI ini pun akan dikenakan cukai. Jangan lupa cukai pembelian dalam talian. Cukai platform. Dan juga ada lagi cukai lain, cukai warisan tadi. Tapi cukai warisan ni maksudnya kalau kita meninggal dan memberikan harta paraid dan sebagainya, dia akan dikenakan cukai lah. Jadi mungkin akan ada perbincangan lain lah di situ kan. Mungkin dia kata sebelum meninggal buat hibah dululah. Bagi dulu terus ke anak. Tak tahu kan sama ada dikenakan cukai. Tidak, tapi hibah selalunya tak kena cukai. Tapi kalau warisan, kalau faraid mungkin akan dikenakan cukai. Itu kita tidak pasti bagaimana akan dilaksanakan kemudian. Jadi apabila dia nak dilaksanakan, ini akan memberikan pendapatan lah kepada negara. Tapi yang seperti yang disebut tadi, GST kan. GST sama ada ianya boleh memberikan pendapatan kepada negara, saya rasa ianya akan memberikan pendapatan. Tapi nak laksanakan tu mungkin perlu 3% dulu ke ataupun 2% dulu ke supaya dia berikan sedikitlah. Tapi ianya sedikit banyak memberikan pendapatan lah kepada negara. Bercakap berkenaan pendapatan, kita dapat saksikan bagaimana yang Bapak Perdana Menteri sejak kebelakang ini kerap kali melakukan lawatan pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawat daripada negara luar, dan daripada situ juga apa yang dimaklumkan banyak pemecahan MOU dan mungkin selepas ini akan ada banyak lagi pelabur-pelabur asing akan melabur di Malaysia. Jadi bagaimana sebenarnya pertemuan ini dapat secara tidak langsung memperkasakan pendapatan negara? Kalau mungkin Doktor boleh kongsikan ini. Itulah salah satulah cara lah kan. Satu, kita dari cukai tadi, itu, dan juga satu lagi kita nak meningkatkan permintaan domestik. Maksudnya domestik kita punya demand ni tinggi lah. Jadi dia akan meningkatkan pendapatan kita. Tapi macam mana kita nak tingkatkan pendapatan negara tu, dia kena gaji kena tinggi lah. Gaji kena tinggi lah untuk rakyat, gaji naik. Macam penjawat awam mungkin akan naik gaji lah pada Disember kan. Satu berita gembira. Tapi maksudnya kalau sebagai contoh ini saya belum masuk kepada pelabur lagi. Maksudnya kalau domestik punya demand tu tinggi disebabkan kita berbelanja dan sebagainya, maka kita akan dapat pendapatan negara akan tinggi.
Tapi macam mana kita nak berbelanja ataupun belanjalah maksudnya kan? Dia sebenarnya kalau daripada teorinya lah. Kalau Milton Friedman teori, dia katakan dia panggil permanent income hypothesis. Iaitu kita akan berbelanja kalau kita rasa pendapatan kita pada waktu akan datang akan stabil dan meningkat. Jadi macam sekarang kita rasa pendapatan, contohlah pendapat menjawab awam, rasa pendapatan dia akan meningkat pada tahun depan, maka sekarang dah start belanja lah. Jadi kat situ kita nampak dah beli kereta baru lah. Dah beli kereta baru. Booking kereta dulu kan. Sebab dah meningkat. Dah meningkat kan. Sebab itu memang daripada teori. Daripada teori. Jadi bila pendapatan domestik meningkat, meningkatkan pendapatan. Jadi kat sini juga dia akan meningkatkan keyakinan. Keyakinan pelabur tadi. Jadi perlu ada keyakinan pelabur ni, dia nak masuk ke dalam negara kita, dia kena yakin dengan kita punya permintaan domestik, permintaan dalaman kan juga, dan juga dari segi sektor macam mana kita mengawal pasaran. Jadi kat situ kan ada memang peranan penting lah, sebab bila pelabur asing masuk, maka ianya akan meningkatkan pendapatan dan memberikan peluang pekerjaan dan sebagainya lah. Teknologi baru. Yang paling pentingnya kita tak nak hanya mereka datang melabur dan terus bawa duit keluar balik. Kita nak ada pemindahan knowledge tu, pemindahan ilmu pengetahuan tu sekali. Maksudnya kita perlukan mereka datang ke sini melabur dan juga menjadikan kita punya rakyat mempunyai pengetahuan yang tinggi dan pendapatan yang tinggi. Seperkara juga kita sentuh berkenaan tentang ke arah green economy ataupun ekonomi hijau. Jadi ada beberapa inisiatif dilaksanakan, renewable energy dan sebagainya. Jadi mungkin apakah belanjawan 2025 ini, sebelum ini mungkin kita hanya melihat sentuhan itu hanyalah sedikit atau sebahagian kecil. Tetapi apakah belanjawan untuk edisi seterusnya perlu menyentuh lebih banyak berkenaan ekonomi hijau ataupun green economy ini, Prof. Dr. Belanjawan yang lepas-lepas pun memang ada menyentuhkan tentang green economy dan juga renewable energy ni. Jadi saya rasa pada kali ini memang akan diteruskan, malah mungkin dia akan ditambah baik. Tapi kalau dapat sebagai contohnya kan, penekanan kepada penggunaan solar-solar, tenaga solar kan, tenaga yang boleh diperbaharui kan, dan mungkin ada insentif seperti pengecualian cukai kepada contoh PKS untuk menggunakan mekanisme ni, sebab dia sekarang ni untuk menggunakan solar sebagai contohnya menggunakan modal yang agak besar, agak besar dan tinggi. Jadi kalau dia adakan insentif untuk memudah cara kepada PKS iaitu SME ini untuk menggunakan green technology dan juga teknologi boleh dibaru ni. Baik, terima kasih Doktor bersama kita secara ringkas untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita prabelanjawan. Sama-sama kita saksikan pembentangan nanti bersama dengan Ismail, InsyaAllah, dan beberapa rakan-rakan pengacara dan penyampai yang lain juga kita berita langsung dari Dewan Rakyat juga untuk mendapatkan pembentangan rang undang-undang perbekalan bagi tahun 2025. Terima kasih Dr. Nur Adli bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih pada anda bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jangan lupa 18 Oktober 2024 pada pukul 3 petang di Sating. Itu saya Ismail Adnan dan juga saya Syahidah Arifin. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.